don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Madam terhadap Cikgu Bat dan Zahid Ma'arif tentang kereta baru PMA Anwar Ibrahim. Dulu saya baca sedikit dekat Malaysia Kini ni, kereta PM Kurniaan Agong, polis siasat Cikgu Bat dan Zahid Ma'arif. Polis membuka kertas siasatan terhadap Cikgu Bat atau nama sebenarnya Badrul Hisham berhubung kenyataan beliau yang didakwa berbau hasutan berkaitan kereta kurniaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, mari kita respon itu dari Long Madam. Dia akan letak komen macam biasa. Dengan menjawab Zahid Ma'arif dan juga Cikgu Bat. Dua orang ni saudara amat bahaya tuan-tuan Kerana kalau tuan-tuan jumpa mereka berdua ni, pastikan tuan-tuan jangan terlanggar kepala lutut mereka. Kerana kalau tuan-tuan terlanggar kepala lutut mereka, boleh membahayakan kesihatan mereka. Kerana otak mereka berada di kepala lutut tuan-tuan, di tempurung. Jadi hari ni saya nak jawab video yang dibuat oleh Zahid dan Cikgu Bat yang mengatakan belum pernah ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong menghadiahkan kereta kepada mana-mana Perdana Menteri. Dia kata Datuk Seri Anwar ni orang yang pertama. Saya rasa sebagai seorang yang pernah duduk di dalam UMNO, pernah duduk di dalam banyak parti politik, PKR pun pernah juga duduk di dalam apa dipanggil, Bersatu. Sepatutnya orang macam Zahid Ma'arif, dia lebih tahu tentang sifat dan pemurahnya ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong. Dia tak sepatutnya mengeluarkan kenyataan bodoh yang mengatakan bahawa Anwar seorang je, dan dia kata ke bawah duli tuanku tidak berlaku adil, tak bagi kat semua orang. Saya nak beritahu dengan saudara bahawa sepatutnya Zahid tak cakap kenapa hanya Anwar seorang yang dapat. Sepatutnya Zahid bertanya siapa yang tak dapat. Kenapa saya cakap begitu tuan-tuan? Kerana ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong ni saudara, daripada dia menjadi Tengku Mahkota lagi, baginda ni dah memang banyak bagi sumbangan, bagi hadiah, bagi buah tangan kepada banyak individu. Kalau di negeri Johor ni saudara, sama ada banjir ke tak banjir ke, bakul makanan kotak Yayasan Sultan Ibrahim ni saudara sentiasa akan diagihkan ke bawah. Begitu juga dengan kaki tangan Angkatan Tentera Pasukan Gerak Khas yang mana baginda mengepalainya, sentiasa dijaga kebajikan dia. Staff-staff dia dengan hadiah jam tangan dia. Orang yang datang melawat dia pun juga diagihkan dengan macam-macam hadiah. Ada yang jam tangan bol, ada yang jam tangan Rolex, macam-macam. Ini perangai baginda. Dan Datuk Seri Anwar bukan orang yang pertama tuan-tuan untuk mendapat kenderaan. Dia dapat Audi. Bukan Audi, Mercedes Benz. Ada orang lain juga dapat Mercedes. Muhyiddin pun dulu masa tuanku pemangku ataupun Tengku Mahkota, Muhyiddin pun dapat, Mahathir pun dapat tuan-tuan. Cuba bayangkan, hantu raya nama Mahathir pun merasa juga dapat hadiah. Cuma dia tak bagilah kereta kan. Mahathir ni dia punya minat dia kepada kuda, kuda polo ataupun kuda. Dia ada dapat kuda daripada Australian ni kuda, tak silap saya, 5 ekor. Dia dapat kuda daripada ni baginda tuanku hadiah kan, kuda Australian 2, Egyptian punya kalau tak silap saya 2 ekor. Ada lagi satu negara 3 ekor. Kalau tak silap saya kurang-kurang pun 10 tuanku pernah hadiahkan kepada Tun Dr. Mahathir.
Begitu juga orang macam Datuk Seri Ismail Sabri. Saya pun tahu juga, dia pun dapat juga daripada tuanku. Kalau tak silap saya, dia dapat OD. Datuk On Hafiz, Menteri Besar sekarang, dapat OD. Dulu Hasni Muhammad dapat. Ramai orang dia bagilah. Sahabat-sahabat dia yang peguam, contohnya Tan Sri Syafiq Abdullah pun dapat. Sahabat saya Datuk Yai Jalil lagi arwah almarhum bagi dia 3 kereta. Tuanku sekarang ni pun bagi 3 kereta. Jadi bukan benda yang baru lah tuan-tuan. Itu sebab sebelum 2 badut sarkas ni, satu Zahid Ma'arif dan juga satu lagi Cikgu Bat, badut DG ni, buat kenyataan-kenyataan yang merepek ni kan. Cubalah buat homework sikit kan. Buat homework sikit supaya kita tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berunsur fitnah ataupun kenyataan-kenyataan yang tidak berasas. Okey, itu jawapan saya kepada kenyataan bodoh yang dikeluarkan oleh 2 orang manusia ni, Zahid Ma'arif dan juga Cikgu Bat. Lepas ni kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian TikTok saya ataupun di ruangan TikTok. Kita boleh live bersama. Okey, silakan. Okay tu, seperti yang kita tahu ya, 1 hari bulan 3 cukai perkhidmatan dinaikkan. Ya. Adakah kerajaan tiada jalan lain bagi menaikkan sumber pendapatan negara selain kenaikan cukai? Saya rasa dia ada banyak benda lah yang semua orang kena faham. Memang mulai 1 Mac, cukai perkhidmatan untuk setengah-setengah barang, cukai SST ada yang dinaikkan daripada 6% pergi ke 8%. Bagaimanapun kenaikan ni tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman, F&B, telekomunikasi, tempat letak kereta, perkhidmatan logistik yang merangkumi penghantaran barang kan. Memang akan ada kenaikan harga barang yang mungkin dilakukan oleh peniaga-peniaga. Bukan semua peniaga akan ambil kesempatan, tapi pastilah memang kalau ada je peluang untuk mereka ambil kesempatan menaikkan harga barang ni, mereka tetap akan naikkan. Cuma bagaimana dengan bil air dan bil elektrik? Ada orang bertanya. Cukai perkhidmatan tidak akan dikenakan ke atas bil air, manakala bil elektrik lebih 80% penggunaan domestik tuan-tuan yang menggunakan yang menggunakan elektrik lebih daripada 600 kilowatt per jam, memang akan bayar lebih. Tapi 80% rakyat negara ni tuan-tuan, dia pakai kurang daripada 600 kilowatt dan akan terus menikmati cukai perkhidmatan SIFA bagi elektrik mereka. Penggunaan elektrik komersial dan industri juga tidak akan dikenakan cukai perkhidmatan, kerana selama hari ini mereka memang tidak dikenakan cukai tersebut. Pesanan saya pada rakyat Malaysia, jika anda jika ada yang menggunakan kesempatan ni untuk menaikkan harga barang, kita sebagai pengguna, kita ada hak kita kan. Tolong lapor kepada pihak bertanggungjawab ataupun pihak berkuasa kan. Dan kita harap pihak berkuasa juga dapat memainkan peranan memantau dan memperluaskan penguatkuasaan supaya tiada pihak yang mengambil kesempatan dan menyusahkan rakyat. Okey tuan-tuan, saya baca detail lagi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin berkata, kertas datang mengikut Seksyen 4/1 Harta Hasutan 1948 itu turut dibuka terhadap Muhammad Zahid Ma'arif yang juga bekas sektor politik Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita sedang meletakkan kertas senjata ini dan kedua-dua individu akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat. Katanya kepada pemberitahu selepas majlis serah terima tugas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.